Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Baru-baru ini yang amat berhormat Nga Komeng, iaitu Menteri di Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, menerusi program di Agenda Awani, memaklumkan bahawa Singapura bersetuju untuk meminjamkan pakar mereka dari HDB dan untuk berkongsi pengalaman dan mengkaji semula dasar perumahan negara yang sedia ada. Ahli Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Faiz Na'aman menegaskan kekhawatiran beliau di mana model HDB hanya menguntungkan pihak tertentu sebagaimana apa yang berlaku di Pulau Pinang. Persoalannya sekarang ini, adakah Malaysia sudah ketandusan pakar-pakar perancangan bandar tempatan hingga perlu nak mengambil nasihat daripada HDB? Untuk pengetahuan semua, DAP sudah lama membawa masuk model HDB Singapura dan juga HKHA daripada Hong Kong di Pulau Pinang. Namun, tidak ada sebarang kejayaan yang dicatatkan selainnya hanya perumahan-perumahan yang mahal dan yang hanya mampu dilihat oleh rakyat setempat, bukan mampu untuk dimiliki. Kerisauan ini dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan, iaitu Ahli Parlimen di Pulau Pinang di Tasik Geluguk, yang mana beliau menyatakan hari ini milikan tanah Melayu di timur laut Pulau Pinang hanya tinggal 1.6% sahaja. Dan ini adalah suatu jumlah yang sangat kecil. Manakala di daerah barat daya Pulau Pinang pula hanya tinggal 15% milikan orang Melayu. Dan peratusan ini semakin mengecil tahun demi tahun. Perkara ini berlaku disebabkan selepas DAP mentadbir Pulau Pinang dan membawa masuk modul daripada HDB Singapura dan HKHA daripada Hong Kong. Mengikut daripada kajian unit penyelarasan pelaksanaan ICU Pulau Pinang pada tahun 2010, 55% daripada hartanah di Pulau Pinang dimiliki oleh orang bukan Melayu. Orang Melayu hanya memiliki 27% sahaja. Dan ini berlaku selepas Lim Guang Eng menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang yang bermula pada 11 hari bulan Mac 2008. Ini menunjukkan bahawa agenda DAP itu sendiri di dalam deklarasi setapak belum pernah dilupakan oleh mereka. Dan mereka masih lagi dengan agenda mereka itu secara halus. Dan kalau kita tengok hari ini, kemasukan HDB daripada Singapura ini adalah langkah pertama untuk menghapuskan penguasaan orang Melayu khususnya di kawasan bandar-bandar di Malaysia. Ramai jugalah ni macam-macam nama kita panggil, Wan Muncai lah, Wan Lanon lah, macam-macam mereka ni yang mengatakan apa beza di antara projek mega seperti ECRL yang mana merupakan projek kerjasama ekonomi perdagangan yang terbesar yang melibatkan Malaysia dengan negara China sebelum ini. Mereka mungkin salah faham. HDB Singapura bukan datang sebagai konsultan ataupun sebagai kontraktor untuk menasihati sesuatu projek ataupun melaksanakan sesuatu projek. Akan tetapi, mereka diserapkan ke dalam kementerian untuk membuat dasar dan juga polisi dan menyarankan kerajaan berkaitan dengan perumahan negara. Sudah tentulah ia sangat bahaya dan menggugat kepada kedaulatan negara kita. HDB juga bukan adalah satu modul yang berjaya. Di mana di Singapura juga dia juga gagal. Kerana apa? Dalam orang kata apa? Dalam pembinaan rumah mampu milik sebelum ini, kenyataan daripada bekas Menteri Pembangunan Negara Mahbub Tan di Singapura, susah nak sebut nama dia. Dia berkata, di dalam kenyataan dia, saya rasa dalam 2 minggu lepas, HDB hanya memberi manfaat kepada sektor korporat semata-mata, namun menindas rakyat, terutamanya generasi muda. Ini sebab apa dia kata itu? Dia kata generasi yang muda ini mereka perlu menghabiskan baki kehidupan mereka dengan bekerja lebih masa, lebih produktif untuk membayar pinjaman perumahan mereka yang tersangatlah mahal dan melebihi daripada kemampuan mereka. Rakyat di Singapura juga sudah muak kalau kita lihat dalam kenyataan tersebut kerana gaji mereka tidak seiring
dengan inflasi dan kenaikan harga perumahan HDB. Sudah tentu ramai yang akan bertanya jika begitu, sebab apakah Singapura ini diletakkan dalam tangga yang teratas dan dalam pemilikan rumah berdasarkan populasi rakyat Singapura. Singapura dia tidak ada perumahan rakyat PPR yang rakyat boleh sewa dan sebagainya dengan kerajaan. Yang boleh disewa orang kata bilik ataupun rumah yang dimiliki oleh orang lain. Ini menyebabkan mereka terpaksa membeli rumah mereka sendiri. Kalau mereka tak beli rumah, mereka nak kena sewa dengan harga yang begitu mahal. Ataupun mereka terpaksa nak kena duduk dalam bilik, sewa bilik dan sebagainya. Selainnya rakyat Singapura mereka lebih membeli rumah di Malaysia, macam di Johor Bahru dan sebagainya. Okey tuan-tuan, inilah yang menunjukkan apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Ngak Komeng ini adalah bukan satu keperluan oleh rakyat Malaysia. Sebab HDB ini bukan satu model yang berjaya. Kita ada banyak syarikat-syarikat dekat Malaysia ni yang lebih berjaya daripada HDB. Malah ada pakar di Malaysia pun yang pernah menjadi penasihat kepada Temasek Holding dan sebagainya. Jadi kenapa kita nak memerlukan HDB ini? Saya risau ada agenda udang di sebalik batu. Kerana kita tahu DAP adalah anak kelahiran kepada PAP. Wallahualam.